Okey. Okey, semua dengar? Okey, kita mulakan InsyaAllah. Terima kasih. Okey, saya ulang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Mozli bin Mokhtaruddin. Saya selaku pemilik perniagaan dan pengurus untuk Home of Champion yang beroperasi di Johor Bahru. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengamal media kerana sudi untuk join PC visual kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak guaman saya, Tuan Dato' Syed Azimar dan Puan Norizwa kerana sudi untuk bersama-sama pada petang ini. InsyaAllah kita akan mulakan PC selepas ni. Okey, sebelum tu sebelum soal jawab yang dikemukakan oleh pihak media, terlebih dahulu saya akan membaca sedikit pernyataan media dari pihak saya. Okey, Home of Champion. Okey, saya Mozli bin Mokhtaruddin selaku pemilik perniagaan dan pengurus Home of Champion ingin membuat kenyataan balas terhadap Amy dan Nasir berkenaan dakwaan dan tuduhan mereka melalui kenyataan media yang dikeluarkan pada 20 hari bulan Mei 2021. Okey, HOC telah mendapat persetujuan dan kebenaran bagi mengeluarkan produk dan aksesori rasmi search dari pihak search sendiri, iaitu Nordin Muhammad Taib ataupun Abang Din, Hamzah Muhammad Taib atau Abang Kid dan Nasir Daud. Abang Nasir kita lah. Okey, yang sebelum ni segala dokumen yang berkaitan telah ditandatangani oleh Abang Din dan telah disetujui untuk segala produk, reka bentuk, kuantiti yang dicadangkan dan agihan bayaran royalti kepada setiap individu yang berkaitan dengan pihak search. Segala dokumen yang berkaitan telah juga diserahkan kepada pihak peguam saya untuk proses dokumentasi sebelum ini. Okey. Dakwaan mengatakan HOC tidak mendapat kebenaran dari pihak search, khususnya Amy dan Nasir, adalah tidak benar sama sekali. HOC terlibat secara langsung bagi mengeluarkan dan menjual produk rasmi search sejak Februari 2020 lagi, yang lalu menerusi konsep Apologia. Sejak penglibatan HOC dengan search sebelum ini, Amy sudah mengundurkan diri dari search sebagai penyanyi utama kumpulan tersebut. Kenyataan yang dibuat oleh Nasir juga tidak benar kerana beliau lebih tahu tentang pelibatan saya ataupun HOC sejak dari tahun lepas. Okey. Dengan dakwaan dan tuduhan yang dibuat oleh Abang Amy dan Nasir menerusi kenyataan media yang sebelum ni terhadap pihak HOC, saya melantik Ketuan Syarif Rizwan & Co yang diwakili oleh Datuk Syed Azimar Syed Abu Bakar dan Puan Norizwa bagi memperhalusi segala dakwaan dan tuduhan yang dibuat terhadap saya dan HOC. Pihak HOC telah mendapat nasihat guam dan sekiranya ada asas, kami tidak teragak-agak untuk membawa perkara ini ke muka pengadilan dan akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Okey, untuk pengamal media, disertakan lampiran perincian kenyataan media ini untuk rujukan para pengamal media, media cetak dan elektronik. So, kita ada kenyataan media dan kita ada lagi satu perincian kenyataan media secara lebih detail untuk rujukan kepada semua pengamal media yang kami jemput lah. So setakat tu ini saja saya punya kenyataan. Terima kasih banyak. Saya Mozli bin Mokhtaruddin. Terima kasih. Okey. Okay, terima kasih Cik Mozli di atas sedikit ataupun kenyataan yang telah disampaikan. Dan seterusnya saya nak mempersilakan pula Abang Nordin kita untuk menyampaikan ataupun memberikan sedikit kata-kata. Dipersilakan. Okey, selamat petang semua.
Saya di sini dengan HOC untuk menjelaskan segala yang telah dibuat oleh segala tuduhan yang dibuat oleh pihak ini dengan Nasir. Merujuk kepada perkara yang dibuat sebelum ini melalui IG Live. Okay. So, saya ingin mereka jelaskan kenapa saya tidak boleh menggunakan nama search. Sedang kami sudah berhubung and tiada respon seperti saya katakan dahulu, mereka tidak memberi respon. Ini berdasarkan kerana ini telah mengundurkan diri, so saya teruskanlah projek ni macam dikatakan oleh Cik Mazli tadi, sebab kami dah berhubung and semua dah tahu, Nasir tahu, Amy tahu. Itu saja. So ada boleh kemukakan soalan tak soalan? Okey, terima kasih Abang Nordin. Okey, baiklah. Saya buka kepada rakan-rakan media jika ada nak memberikan soalan terlebih dahulu. Siapa? Saya buka. Saya Nisa dari Kosmo. Okey, clear. Boleh, silakan. Tadi Cik Mozili ada sebut Abang Nasir pun aware dan bersetuju dengan projek yang disebutkan ni lah. Tetapi ada tak Abang Nasir menandatangani apa-apa dokumen untuk menentukan persetujuan tu? Okey. Kalau mengikutkan, Abang Nasir memang tahu apa yang kita dah rancang since daripada tahun lepas lagi. Dan saya kerap kali berjumpa dengan beliau, memandangkan beliau pun berada di Johor Bahru. So komunikasi saya lebih mudah. Kadang-kadang saya akan pergi jumpa dia di Johor Bahru dan sentiasa keep update the progress lah, apa yang kita rancang bersama Abang Din dengan Abang Kit semua Dalam proses lah. So sekarang ni untuk dokumen memang kita dah bagi pada Abang Nasir secara draft untuk dia melihat. Tapi untuk tanda tangan ini tu memang kita tak boleh bagi Abang Nasir untuk tanda tangani apa-apa dokumen lah. Tapi secara dasarnya pada awalnya memang beliau bersetuju dan dia pun support apa yang kita nak buat. Pasal benda ni benda yang baik, so why not dia tak support kan. So setakat ni itu sajalah yang saya boleh komen. Okey, terima kasih Kak Nisa. Saya bacakan soalan daripada Kak Mahlia Surip dari Expo Gempak. Soalan ini tujukan kepada Abang Din. Soalannya berbunyi, boleh tak Abang Din perincikan semula apa yang dimaksudkan dengan tak respon kepada isu sekarang atau tak respon sewaktu mahu memulakan kolaborasi dengan HOC pada Februari 2020. Silakan Bang. Ya. Sebab benda ni dah berlalu. Dan kami sudah berbincang Abang Nasir. Cuma waktu tu saya tidak bercakap dengan dia selama setahun. So Cik Mazli pun duduk di Johor Bahru dan Cik Mazli kita orang ni semua kawan, kenal rapat. So semua dah berbincang yang dah dimaklumkan oleh Cik Nasir dengan Amy, cuma Amy tak respon. And bila Amy tak respon, kita cuba menggunakan Abang Nasir untuk memberitahu kepada Amy apa yang kita sedang lakukan, and semua keseluruhannya memang Nasir tahu. So mungkin Amy tak dapat information yang betul, itu orang-orang saya tak tahu. So apa yang kita orang buat semua dasarnya semua dia orang dah tahu. Cuma Abang Amy tak nak respon. Macam saya katakan dulu, saya telefon pun saya WhatsApp dia tak jawab. Mazli call dia tak jawab. So kita gunakan Abang Nasir cakap okey, dia akan beritahu dengan waris arwah Abang Yazid. Sebab selama ni memang Nasir yang uruskan band ni selama 20 tahun. So tak ada isu kat situ. So kita bagi kepercayaan kat dia selama ni lah kita semua sedia maklum yang kita punya industri ni tak besar pun, tak besar mana pun. Kita tahu siapa yang selalu yang menguruskan band ni, antara Nasir, Amy atau Norish. So kenapa information tu tak sampai dengan tepat? Sekarang ni dia menuduh kami HOC menjual barang-barang fake, sedangkan dia tahu apa benda daripada A sampai Z. And Apologia, saya nak tanya, Apologia tu menggunakan nama search. Kenapa Nasir dengan Amy tak bising?
masa menggunakan Dato' Arif dan konsep bikin raya. So kenapa tiba saya pada dasarnya saya tahu yang ini sudah keluar. So saya tak boleh tunggu dia sebab dia tak ada respon apa-apa. So saya akan teruskan, saya cakap dengan menteri ni, kalau ini tak ada respon saya akan teruskan benda ni. Sebab saya fikir memang saya pun search. Macam mana dia cakap saya bukan search? Saya dengan adik saya bukan search. Itu dia kena jelaskan kembali benda tu sebab kita di sini bukan nak bergaduh. Macam Nasir cakap baru-baru ni melalui di sosial media, dia mengatakan saya ni memandai-mandai. Saya merancang di belakang mereka. Apa yang saya rancangkan? Cuma saya fikir saya merancang benda yang baik sebab selama ni tak ada benda yang baik pun berlaku. Dia kata saya nak melidakkan hak mereka. Tidak, saya dah bincang. Saya nak buat apa ambil hak orang. Cuma dia jelaskan dengan betul. Penjelasannya tak tepat sebenarnya. Saya nak penjelasan yang tepat. Dia mengatakan benda ni fake. Apa yang fake ni? Sedangkan dia tahu. Dia tak bagi dengan detail. Dia nak buat sekitar media ke dia nak buat apa. Tapi dia cakap benda yang betul. Cakap benda yang clear, yang tepat. Bagi semua orang tahu. So apa salah saya? Kenapa dia orang tak Nasir tak mengatakan benda yang di sini kita bukan nak bergaduh sebenarnya. Sebenarnya saya buat ni pun saya bukan minta promo pun. Saya kaji dulu betul ke tidak untuk saya. MB sudah mengatakan, dia sudah buat kenyataan yang mengatakan dia akan keluar daripada band and dia akan bergerak solo. And budak-budak nak buat apa yang dalam kepala dia orang nak buat lah. Aku tak nak ambil tahu lagi. So kenapa dia nak kacau? Dia buat statement yang bukan. Okey, Abang Din. Okey, so saya teruskan soalan. Ini untuk HOT, Abang Muzli. So soalannya, jadi HOT menafikan barangan yang dijual adalah fake seperti didakwa. Tak jawab apa? Ulangi sekali soalan dia apa? Okey. So, adakah HOT menafikan barangan yang dijual adalah fake seperti didakwa? Oh, of course lah. Saya akan nafikan. Sebab macam mana nak cakap perkara ni fake. Kalau saya buat fake ataupun cetak rompak, saya rasa saya tak expose dari segi marketing. Dan saya tak buat keluarkan kos yang banyak untuk develop website. Saya bayar untuk tim marketing beribu-ringgit. Saya develop website pun beribu-ringgit. Dan saya buat marketing secara yang betul di media sosial. Itu pun dah bincang ni benda ni. Yes. Kita dah bincang terlebih dahulu. Lagi satu perkara, kalau sefaham saya lah, kalau saya nak buat fake, saya rasa saya tak disclose semua benda yang dekat dalam media sosial. Dan sebelum kita nak buat marketing, pada 26 hari bulan 3, pengamal media, pihak wartawan semua boleh rujuk balik, kita ada buat kick off untuk marketing kita, apa yang search akan buat untuk tahun ni. 26 hari bulan 3 kita ada live FB bersama Abang Ismail Halil di Bapak PFM, radio online di Facebook lah. So 26 hari bulan tu saya dan tim produksi saya, termasuklah tim grafik saya, termasuklah tim marketing saya, dan termasuklah tim koordinator untuk projek ni. So daripada situ, okey, daripada bual bicara dekat konti Bapak FM, from A to Z, apa saja perancangan search, apa saja perancangan HOC berkenaan dengan produk, penjenamaan secara lebih komersial, semua kita dah jelaskan. Dan video itu ada direkod dan dirakamkan, dan sampai sekarang masih ada lagi untuk para wartawan ataupun fans kita untuk lihat apa sebenarnya yang kita rancang untuk tahun ini dan tahun depan. Semua perkara kita dah bincangkan. Kita dah war-warkan lah. Okey, Cik Muzli ni ada soalan juga daripada rakan media. Ada isu juga mengatakan HOT adalah scammer. So mungkin boleh Cik Muzli jelaskan benda ni? Okey. Saya tak berani nak komen sebab apa? Bila tuduhan tu dilemparkan pada saya, of course saya memang tak bersetuju. Sebab kalau saya scammer,
Saya rasa saya tak perlulah untuk apa ni expose apa yang saya buat. Okey. Yang lebih saya rasa mungkin soalan tu nanti pihak peguam saya akan menjawab lah. Okey. Okey, ini mungkin soalan untuk Abang Din. Soal royalty dan pembahagian persen Abang berapa antara anggota termasuk Baris Abang Nasir? Mungkinkah Abang Nasir tak puas hati dengan pembahagian royalty sehingga timbul isu ni? Mungkin Abang Encik Musri ataupun Abang Din boleh jawab? Tentang pengagihan tu kita tak boleh nak beritahu sekarang, tak boleh disclose. Sebab tadi isu pun pasal pengagihan royalty tu, dia orang tak ada kemukakan tentang persoalan pembahagian tu. Sebab benda ni terlalu awal dan kontrak sedang dalam proses lah. So berdasarnya kita dah beritahu. Itulah kedudukan dia sekarang ni. Tentang itu memang akan diberitahu lah, tapi masa ni kita akan beritahu lah bila. Cuma tak tahu. Cuma date tu mesti kita confirm. Okey, ini untuk Abang Din juga. Selepas Abang Amy bangkitkan isu ni, ada tak Abang Din menghubungi ahli yang lain untuk mendapatkan penjelasan ataupun berbincang? Tidak. Memang tak ada? Tak ada. Okey, seterusnya soalan daripada Malaysia Kini. Macam mana boleh teruskan jumpa projek ini sedangkan masih dapat berhubung secara langsung dengan Amy dan tak dapat respon lah, dan hanya bersandarkan kenyataan daripada Nasir seorang. So tidak tertimbul sebarang kemuskilan di situ sebelum meneruskan projek ini. Mungkin boleh dijawab? Boleh ulang tak? Boleh ulang sekali Abang? Okey, soalan dia macam ni. Macam mana boleh teruskan projek ini sedangkan masih tidak mendapat respon ataupun tidak berhubung secara langsung dengan Amy? Sekadar bersandarkan kenyataan daripada Nasir seorang. Jadi tidak akan timbul sebarang kemuskilan dalam meneruskan projek ini juga. Okey, saya jawab. Okey, dia macam gini. Apa yang saya tahu selepas pengunduran Amy bagi pihak saya sendiri pun saya telah cuba menghubungi Abang Amy beberapa kali. Kita ada bukti sebagai WhatsApp, so memang tak ada respon. So bagi saya tak ada masalah lah. Bagi satu sebab dia pun dah keluarkan daripada bank. Tapi as kita dah kenal, why not kita pun kalau boleh nak keep inform dia lah. Kan? Tapi dalam situasi sekarang ni search hanya tinggal bertiga. So saya berhubung selalu dengan Abang Din, dengan Abang Kip, dengan Abang Nasir. Itu tak ada masalah. So secara dasarnya semua tak ada masalah. As long mengikut apa yang Nasir pernah bercakap dengan saya, as long budak-budak semua dapat hak masing-masing, semua okey. Kan? Dan kadang-kadang selama saya punya perjumpaan dengan Nasir kadang-kadang kita orang selalu share idea dan apa yang dia rasa bagus untuk menggerakkan jenama ni. So kita keep on bertukar-tukar idea. Okay? Dan dia pun tahu apa saja yang kita nak buat. Kita tak pernah selindung-selindung. Kita ada bukti melalui perbualan panggilan telefon, kita ada gambar, kita ada perbualan melalui WhatsApp. So isu ni tak timbul sebenarnya. So saya agak terperanjat macam mana Abang Nasir boleh menafikan benda ni. Sedangkan saya ada bukti yang untuk mengesahkan perkara ni. Okey, mungkin Abang Din boleh jawab soalan ni. Adakah Nasir masih lagi anggota search ketika ini? Memang dia masih anggota search lagi. Cuma macam mana saya nak cakap susah nak cakap sebenarnya. Jadi kena soal ni, kena tanya dengan dia balik semua soal ni. Kena ajukan soal ni, kena tanya dia balik. Tanya dia masih anggota search atau tidak. Sebab kami dah berbual macam kita nak buat showcase tu kan. Ada tanya dengan dia. Tapi dia punya respon tu macam tu lah. Saya nak cakap benda ni sangat personal lah. Kalau saya cakap nanti tak baik kat sini. So cerita dia macam tu lah. Kena tanya dengan dia sendiri lah. Dia masih anggota search atau tidak.
Sebab saya tak pernah ketepikan dia pun. So kenapa dia buat macam ni? Saya tanya dengan dia lah. Soalan ni memang sangat susah saya nak jawab. Sebab kami dah bertanya dengan dia. Yang saya pelik, kenapa jadi macam gini? Sedangkan mereka tahu benda ni. Bukan dia tak tahu. Okey. Sebab kami berkawan bukan 4 tahun, 40 tahun. Tak adalah isu pasal internet semua dia nak tanya benda dah bertahun-tahun. Pasal pakaikan gambar dia kamu nak, kita dah kawan 40 tahun. Takkan isu gambar pun dia nak pertikaikan. And saya pelik kenapa dia dah keluar dari band. Kalau saya buat menggunakan nama search, apa masalah dia? Dia tak jelaskan dengan tepat. Waktu dia buat IG tu, cuba dia jawab dengan tepat. Semua dia cakap, jawab kat, tanya kat dia balik. Saya tanya dia tanya dengan saya balik. Macam mana? Dia kena jelaskan lah. Kenapa? Takkan dia tak kenal Mazli. Mazli satu kampung dengan dia. Come on lah ni, apa ni? Kan? Okey. Sebab soalan ni saya susah nak jawab sebenarnya. Kena tanya dengan mereka balik. Okey abang. Okey. Walaupun Amy sudah tidak bersama Search, tapi adakah dia entitled untuk mendapatkan sebarang royalty? Mungkin siapa boleh jawab apa yang nama Encik Mazli? Kita tanya dengan pihak peguam kami lah untuk menjawab soalan ni. Okey, saya boleh jawab sikit lah. Okey. Okey, soalan awak tadi, adakah Abang Amy berhak untuk dapat bayaran royalty dari pihak saya? Okey, kalau ikut common sense lah, saya memang tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah dengan Abang Amy. Saya tak ada masalah dengan Abang Nasir. Semua dengan anggota Search saya tak ada masalah. Termasuklah waris Abang Yazid pun saya tak ada masalah. Dari segi pasal kita kenal. Pasal kita kenal pun bukan satu jangka yang pendek. Kan? Even Nasir yang rapat dengan saya, selalu dengan saya, dia tahu macam mana. So, pada pendapat saya, semua orang memang ada hak. Semua orang memang ada hak untuk terima bayaran royalty. Cuma bergantung kepada apa yang kita agihkan. Contohnya, penglibatan saya, penglibatan secara terus, overall cost. So, banyak faktor-faktor yang kita kena ambil kira. Mungkin dalam sesuatu benda yang kita buat, ni saya bagi contoh lah, mungkin bagi contoh macam saya yang mengeluarkan modal, mengeluarkan idea, tenaga. So macam tu juga dengan Abang Din. Kebanyakan projek-projek yang kita buat ni sekarang ni, kebanyakannya boleh katakan 70% semua datang idea daripada Abang Din. So banyak kos-kos yang kita dah keluar. Okay. Kalau soalan yang awak tanya tadi, berapa jumlahnya tu, kita akan justifikan balik semula. Okay. Terlalu awal. Benda ni pun terlalu awal, tapi of course dapat, tapi mungkin saya boleh ceritakan benda ni bukanlah sama rata. Okey, maksud saya yang bekerja, saya yang keluar modal, saya keluar tenaga. Abang Din pun keluar idea, keluar tenaga, keluar modal. So mungkin saya bagi contoh. Ini bukan apalah. Mungkin penglibatan yang lebih akan mendapat bayaran royalty yang lebih. Mungkin ada individu yang tak ada terlibat secara langsung, mungkin bayaran tu tidaklah sama dengan individu yang mengeluarkan tenaga yang lebih dan idea. So dekat situ ada dia punya ni lah, dia punya timbang tara dia lah. Tapi untuk lebih jelas nanti kita akan rujuk pada pihak peguam. Tapi overall ni cerita ni, kami bukan nak meridahkan bahagian dia orang. Tidak lama sekali. Kalau boleh dibagi sama rata, saya akan fikirkan lah. Semua tak ada isu lah benda tu. Cuma dia orang kena datang untuk bincang. Okay. Bukan tanya soalan. So pendek katanya, mereka masih entitled untuk dapat royalty, cuma jumlahnya tidak banyak seperti mana yang penglibatan orang yang bekerja betul. Okey. Secara dasarnya macam tu lah. Okey, saya bacakan satu lagi soalan daripada rakan media. Adakah pihak NCOC sudah menerima surat tuntutan daripada Amy dan Nasir? Kalau sudah terima, apa butiran-butiran tuntutan tersebut? Oh, okey. Saya dah terima kalau tak silap saya, hari Selasa petang pukul 3 petang. Okey? Selasa minggu ni? Minggu ni. Pukul 3 petang kalau tak silap saya. Okey, bila saya pergi ke office saya ada terima satu surat. Dan saya pun dah serah pada pihak peguam saya lah. sama dengan
kenyataan media ni. Surat yang saya terima tu sama yang macam mana pihak Amy dan Nasir keluarkan dekat platform media sosial. Sama. Kenyataan media mereka masa yang sebelum dia buat IG tu. Okey. Saya nak tanya boleh? Soalan? Okay, Assalamualaikum Cik Nordin, saya Nizam Abdullah. Saya simple je saya nak tanya ni. Sebenarnya Abang Amy ni dia keluar daripada search, dia buat pengumuman, dia ada black and white atau tidak dari segi suratnya tu? Ada. Dia ada. Ada 2 kali sebenarnya. Dia keluar 2 kali. Yang pertama tu ada surat. Kami masih simpan lagi surat peletakan jawatan dia. Daripada kumpulan search dan daripada proses yang berhad. Okey. So bermakna dari segi sudut peguam guaman je mungkin Datuk Peguam boleh jawab dari segi praktisnya kalau dah ada surat tu maknanya dia tidak boleh terlibat dari segi apa-apa jugalah kan. Memberi kenyataan, nak tuntut apa-apa royalty ke dan sebagainya ke macam mana dari segi perundangannya tu. Silakan Datuk. Kalau kita tengoklah daripada undangan, orang tu dah keluar daripada apa-apa persatuan atau apa-apa kumpulan maknanya dia tak terlibat lagi kan. Itu sebab dia keluar. Lebih-lebih lagi bila dalam band tu kita tak ada perjanjian. Memang daripada awal band kumpulan search ni memang tidak ada perjanjian secara bertulis lah. Sama ahli. Jadi secara kasarnya kita boleh kata apabila seorang itu kata dia akan keluar daripada kumpulan itu, maka dia tidak lagi perlu melibatkan diri lah dengan apa-apa kegiatan kumpulan itu di masa-masa akan datang. Ya? Tidak, kalau dia tidak apa gunanya dia maklumkan kepada yang lain bahawa dia akan keluar. Itu dari segi perundangan kami rasa bahawa apabila seorang itu telah menyatakan dia ingin keluar, maka apa yang berlaku yang selepas itu oleh kumpulan yang lain, dia tidak harus melibatkan diri. Okey Datuk, alang-alang menjawab soalan daripada rekan media tadi, saya nak sambung soalan berkenaan dengan royalty tadi, tuntutan tu. So, macam mana dari segi perundangan, adakah Amy dan yang lain-lain itu berhak menerima sebarang tuntutan royalty daripada apa projek yang dijalankan oleh HOC ini? Mungkin Datuk boleh jawab, jelaskan. Sekiranya ada apa-apa yang mereka terlibat lah, contohnya kita gunakan lagu dan sebagainya yang melibatkan pihak yang telah keluar, memang kita akan membayar royalty. Memang tidak boleh lari daripada membayar bahagian mereka. Tapi isunya sekarang sama ada aksesori, pakaian dan sebagainya. Search ni adakah sama adanya search ni telah didaftarkan dan dimiliki oleh semua orang. Nama search ni adakah ia didaftarkan atau tidak? Dan sekiranya didaftarkan, siapa pemiliknya? Jadi itu satu isu. Kedua, royalty yang ingin dibayar oleh pihak anak guam saya ni adalah lebih kepada semangat sejakawan, ya. Sejakawan dan walaupun Amy dah keluar oleh proses, nama search tu sendiri tidak didaftarkan. Ya. Tak ada orang yang memilikinya sepenuhnya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, soalan seterusnya dan untuk Cik Mozli saya rasa, maknanya urus niaga dan penggunaan jenama search tetap diteruskan walaupun Abang Amy, Abang Nasir dan waris Abang Yazid sudah memberikan surat tuntutan. Ya, setakat hari ini operasi perniagaan saya seperti biasa. Abang pasang mic, tak dengar. Okey. Operasi perniagaan saya dijalankan seperti biasa.
Kepada peminat, pelanggan kami yang sentiasa menyokong, boleh terus beli kepada melalui website kita www.phenomenasearch.com. So far kita teruskan macam biasa, tak ada masalah. Saya pun akan teruskan juga projek saya yang saya rancangkan dengan Hakim, saya akan teruskan. Okey, ada lagi soalan daripada rakan media. Mungkin Encik Mostly boleh perincikan sedikit berapa lama sudah menjalin persahabatan dengan Search, terutamanya Amy, Nasir. Difahamkan sebelum ini tiada isu pernah datang ke rumah dan sebagainya. Dia macam gini, kalau ikutkan kita orang ni dah macam family kita orang dah macam family especially dengan Nasir, Abang Din, Abang Kit, walaupun Amy pun sentiasa kita pun pernah cakap tapi kalau nak cakap jangka masa saya kenal dengan Abang Nasir, dengan Abang Din, Kit, saya rasa pun lebih daripada 10, 11, 12 tahun kot. Tak lebih kurang macam itulah. Dan memang pada mulanya memang saya rapat dengan Abang Nasir. Lain-lain benda saya tak nak disclose. Macam mana kita rapat tu nanti kita bincang kemudian lah. So saya memang rapat dengan Abang Nasir dan beliau pun, anak saya, wife saya, family saya, dia semua kita kenal lah. Dan untuk pengetahuan semua juga, Abang Nasir pun pada satu masa tu kan dia duduk rumah saya dengan anak-anak saya, wife. So kadang-kadang mungkin ada macam, yalah saya bukan nak buka benda-benda yang peribadi tapi saya cuma bercakap ni untuk mengesahkan how saya ni rapat dengan mereka ni semua. Kadang-kadang dalam dari segi isu, yalah kita ni pun bukannya sentiasa senang. Kadang-kadang kita pun menghadapi masalah kewangan. Sedikit sebanyak pun, mana yang saya boleh bantu, insyaAllah saya bantu. So macam itu dengan Abang Nasir, bila beliau ada masalah ke apa, saya tak ada masalah pun untuk membantu kan. Dan selama ni pun, saya berkawan pun dah hampir beberapa tahun ni, tak pernah pun saya nak bangkitkan isu kewangan untuk apa-apa bantuan yang saya dah bagi. Even dia duduk rumah saya lama pun, saya tak pernah pun bercerita dengan orang. Tapi untuk hari ni, bukan saya nak mengungkit, tetapi saya lebih kepada nak beritahu wartawan macam mana akrabnya kita orang ni satu family. Kita orang ni satu family, memang kita orang rapat. So luar dalam kita tahu. So bila terjadinya benda ni, saya nampak isu lebih kepada masalah dalam family kita je sebenarnya. Dari segi perniagaan, daripada tahun lepas pun, bila saya terbabit secara langsung dalam konsep Apologia, Abang Nasir pun memakai baju kita. Dia siap jual baju tu. Yalah. So Abang Nasir pun dengan anak saya rapat. Kadang-kadang dia pun ada datang rumah saya, ada datang tempat kedai saya. Ada satu ketika pun dia ambil baju-baju untuk dia jual kepada fan-fan. Kan? Saya tak ada masalah. So kat situ bila ditimbulkan saya tak ada kebenaran daripada pihak Search, benda jadi pelik. Sebab apa? Setiap apa yang Abang Nasir ambil baju-baju yang daripada kedai saya, kita semua ada DO, ada invoice yang Abang Nasir sign semua. Dan dakwaan saya juga, contohlah saya bagi tahu ni, apa saja yang berkenaan bayaran yang sebelum-sebelum ni, semua kita ada resit bayaran, kita ada simpan dalam bentuk WhatsApp, semua tak ada masalah. Tapi bukan isu tu yang saya nak sampaikan. Saya cuba nak bagi tahu dengan pengamal media how kita orang ni akrab. Kita orang ni dah macam family. So saya nampak isu ni lebih kepada masalah dalam keluarga kita je. Family conflict. Bukan masalah perniagaan pun. Sebab saya rasa dia pun support, dia pun memakai baju kita, dia pergi sana sini, pergi sidang, dia pun jual. Dan bila dia jual pun, kita tak pernah claim satu bayaran pun dengan dia. So kalau dia rasa dia nak bayar, saya terima. Kalau dia tak nak bayar pun, saya tak boleh cakap apa. Sebab atas dasar kita kawan. Bukan sedikit duit, tapi saya bukan nak bangkitkan isu kewangan lah.
Kelly dia tak berpuas hati bila aku ke depan saya Okey lah, dia macam gini lah. Biar saya saya terangkan lebih terperinci lah. Kita cerita berkenaan dalam keluarga kita lah. Sebelum ni memang sedia maklum lah. Semua sedia maklum. Jenama search ni, band tu sendiri memang digerakkan oleh dua individu yang ni lah. Nasir dan Abang Imi lah. Okey. Mungkin ini pendapat saya ya. Kalau Abang Nasir rasa tak betul, mungkin itu pendapat dia lah. Tapi apa yang saya nampak sebagai orang luar dan saya pun rapat dengan dia orang, saya nampak mungkin Abang Nasir dia tidak berpuas hati untuk projek Rockology Search buat masa ni. Semua segala keputusan, segala perancangan, promosi semua dikendalikan oleh Abang Lim. Mungkin saya bagi contoh yang senang faham lah. Dulu kereta tu, steering tu mungkin Abang Nasir pegang. Tapi sekarang ni mungkin kereta tu, steering tu Abang Lim pegang. Mungkin dekat situ mungkin saya tak tahu. Mungkin dia tak berpuas hati. Dan saya pun tak tahu kenapa dia semua benda kita buat ni dia tahu. Tapi saya tak sangka lah sampai penghujung jalan dia U-turn. Saya tak tahu. Itu boleh tanya dia sendiri. Dan saya rasa Abang Nasir pun selalu berhubung dengan Amy. Sepatutnya kita pun dah jelaskan. Why not you call berbual dengan pihak Amy. Mungkin boleh bincang dengan dia perkara ni. Begitu juga dengan waris keluarga Abang Yazid. Tapi saya tak tahulah benda ni sama ada dia sampaikan ke ataupun dia tak sampaikan ke, saya wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya tak nak komen lebih-lebih. Sebab apa yang selama ni lah, selama 20 tahun kebelakangan ni sebab saya nampak banyak benda yang saya nak cakap tu ada benda yang tak terurus lah. Sebab kalau dalam band member sendiri ataupun bila buat pengurusan ni, dia akan jadi macam ada personal interest. Especially sekali kalau ada orang rumah yang masuk campur, yang tak tahu apa, akan jadi selalu macam ni lah. So banyak ada personal interest kat dalam band ni. So sebab tu saya nyatakan dahulu, band ni perlukan satu management yang bagus. Sebab saya rasa benda ni dah berlarutan terlalu lama. Semenjak last kali di bawah management Pak Aziz Bakar, Dr. Aziz Bakar, lepas Datuk Pak Aziz Bakar letak jawatan and jadi macam ni lah band ni. So you bayangkan lah kalau dalam satu kapal tu ada dua kapten macam mana, cuba you bayangkan. Jadi apa band ni? Saya tahu masalah ni, macam ini nyatakan itu hari, masalah ni dalaman yang baru-baru ni dia ada saya faham dengan Abang Nasir. So kenapa nak involvekan saya? Dia kena settlekan apa masalah dia berdua. Jangan nak involvekan orang lain. So inilah masalah band ni sebenarnya. Sebab saya dari dulu dengan adik saya negatif, selalu kenapa kita tak ambil manager? Itu search ni satu nama yang agak besar lah. Saya tak cakap besar mana pun. Tapi perlukan satu management team yang bagus. Satu pengurusan. Bukan pengurusan yang macam ni. Isu ni bukan baru tau. Isu ni dah lama band ni. Sebab yang paling teruk saya rasa yang ini lah. Yang ni yang paling teruk sekali. Sebab isu ni dah lama, benda yang sama. Jadi saya takkan nak tengok saya buat ni. Macam saya cakap tadi, untuk menjaga hak masing-masing. Bukan saya nak memandai, macam saya cakap saya nak memandai. Dia mengatur, macam saya petik apa yang dia cakap itu hari, dekat Facebook dia. Saya ni, dia ni merancang di belakang kita. Saya merancang apa? Cuba dia jelaskan. Sebab selama ni, siapa yang merancang untuk band ni? Sebab saya nampak banyak benda yang tak betul. Itu saya cuba. Saya tak memandai. Kalau dia nak cerita pasal hak, baru 40 tahun ni baru nak cerita pasal hak. Kenapa? Nak cerita pasal intellectual property. Kita ni dah 40 tahun dah macam family. Tak perlulah benda tu semua. Dah ada understanding dah macam family. Takkan lah saya nak pakai. Ini isu je berbang. Benda ni dah sangat bercelaru. Diorang pun bagi statement pun yang tak steady pada saya. Yang tak. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Dah bercelaru. Sekejap macam ni, ini cakap macam ni, saya cakap macam ni. Noise attack saya. Dekat kawan-kawan saya yang saya tak kenal. Naik ceritakan pasal hak peribadi saya buat apa kat orang. Orang yang
dalam tim saya, yang dalam tim circulation ni saya tak kisahlah sebenarnya, tapi orang luar pun kenapa dia sendiri tak cakap dengan saya? Saya tak nak cakap dengan Norris, saya nak cakap dengan Amy sebenarnya. Norris siapa? Kami tak pernah lantik dia pun sebagai pengurus set. Kenapa dia nak memandai? Sebab soalan ni saya akan macam kena tanya dengan dia balik lah. Apa sebenarnya dia orang nak? Kenapa mesti cerita personal saya ke orang? Cakap saya macam tu, saya macam gini. Apa benda? Okey. Saya akan ambil tindakan. Okey, Kalau mungkinlah saya akan berbincang dengan pihak government, mungkin saya akan ambil tindakan. Sebab dia memalukan saya. Kenapa mesti cerita peribadi saya ke orang? Kita cerita pasal bisnes, kita cerita pasal bisnes. Pasal apa? Tolong jelaskan. Jangan attack personal saya ke orang, tak bagus. Kenapa? Ini soalan ni saya juga mereka, so dia jawab. Kenapa? Okey. Thank you Abang Din. Okey, saya baca soalan daripada rakan-rakan media lagi sebelum kita terlepas banyak ni. So, apakah tindakan HOT Abang Din dan juga Kit selepas ini? Ke nak patentkan nama search under search itu sendiri ke macam mana? Okey. So, mungkin siapa boleh jawab? Okey, dia macam gini. Berkenaan soalan yang saudara tanya tadi, saya selepas ni selepas apa yang berlaku ni saya akan bincang dengan pihak peguam saya apa yang perlu kita buat Kalau perlu pihak Abang Din dengan Abang Kit, pihak search sendiri untuk daftarkan patent ataupun seperti yang dirancang, kita akan teruskan. Okey. Dan bagi pihak HOC sendiri pasal kita dah memulakan beberapa banyak kerja-kerja awal. Saya contohnya kita dah merancang untuk tahun ni 2021, 2022 kita ada empat company yang sedang negotiate tapi lebih kepada penjenamaan branding search itu sendiri. Okey, salah satu company yang kita sedang berunding, company yang beroperasi di US berkenaan dengan kerjasama dengan search. Kita dah mulakan langkah-langkah awal perbincangan. So alhamdulillah semuanya positif. Begitu juga dengan beberapa company yang di Japan. So kita ada kolaborasi produk daripada company Japan. Saya tak boleh disclose sekarang masih peringkat awal dengan pihak search. So ada beberapa company lagi yang menunjuk minat dengan apa yang kita dah rancang sebelum ni. So saya harap benda ni kita boleh teruskan, dan saya pun bincang dengan Abang Din. As long kita buat benda yang betul, insyaAllah lah saya tak nampak ada halangan Saya akan teruskan juga. Saya jangan, sebab ni tak ada isu pun sebenarnya. Saya akan teruskan juga. So jangan kacau lah, please. Okay, kalau ada pun masalah, kita pakai peguam lah, kita ikut undang-undang. Jangan jangan buat kita daripada awal pun saya buat benda ni bukan nak bergaduh dengan orang. Tak ada isu pun nak bergaduh. Okay, masih lagi berkisah tentang jenama search ini sendiri soalnya. So jika kemelut HP masih tak dapat diselesaikan juga, so berkemungkinan tak search akan terpecah dua macam kebanyakan kumpulan ataupun bandrock yang lain. Dan ada tak selepas ini setiap ahli yang pernah menganggotai search berhak menggunakan nama search itu secara solo dan membuat satu perjanjian bertulis untuk masing-masing membawa nama search itu. Itu sepulang pada mereka. Kalau mereka rasa perlu, itu kena tanya, soalan ni kena aju kat mereka lah. Kalau mereka rasa perlu, dia nak ada konsep tu, pulang lah. Macam ekspedisi lah. Ada dua. So, akan datang ni memang saya akan patentkan balik search ni. Sebab mana kan yang tinggal sekarang hanya Kit dengan saya, anggota asal. Ini soalan ni memang kena tanya, diajukan kat mereka lah, bimbingan Nasir. Kalau perlu rasa mereka nak adakan search, terpulang lah. Abang, ada tak usaha untuk daripada pihak Cik Mozli, Abang Din sendiri, untuk berjumpa dengan Abang Nasir, atau mereka sendiri sentiasa mengelak untuk berjumpa dan menyelesaikan masalah?
Ada tak barang usaha dah dibuat? Okey, untuk makluman semua communication saya dengan Abang Nasir memang tak ada masalah. Sebelum-sebelum ni kita orang selalu call, kita orang selalu WhatsApp, kadang-kadang kita jumpa pergi makan, whatever lah. Tetapi seminggu sebelum nak raya atau hari tu, saya cuba hubungi Abang Nasir, tapi beliau tak angkat. Saya jadi pelik So bila hari raya, saya cuba buat video call dengan Abang Nasir pun, dia tak pick up. Dia tak pick up dan saya call juga pun lagi sekali pun dia tak pick up. So saya dah nampak ada macam ada something wrong. Sedangkan sebelum ni okey je, tak ada masalah pun. Kan? Kadang-kadang kita telefon, macam berada, kita telefon tak ada masalah. Tapi minggu terakhir puasa tu, bila saya call, beliau dah tak menjawab. So pada hari raya, pada hari raya pun saya cuba video call. Video call, saya nak ucapkan selamat hari raya, tapi pun tak dijawab. So saya call pun tak jawab, dah 3-4 kali. Saya rasa macam ada something yang tak best lah. Tapi betul lah jengkaan saya. Selepas tu perkara ni pun ditimbulkan. Itu je lah. Ini satu persoalan lagi ni, saya nak Nasir jawab kenapa saya tak angkat lagi setahun. Cuba dijelaskan dengan cepat sekali. Kenapa saya tak berhubung dan tak cakap media selama setahun. Sedangkan apologia, konsert, praktis semua, kami berjumpa pun tak sampai. Dalam setahun tu juga, macam dia cakap dengan saya setahun. Press conference 2 kali. Pakai baju apologia lagi. Bukan dia tak tahu, yang buat tu SOC. Pelik kan? Tolong dia jelaskan lah perkara tu. Tolong dia jelaskan dengan tepat. Okey, alang-alang Abang Din mempersoalkan perkara itu. So mungkin sebab pihak daripada HOC Abang Din pun menggunakan saluran media dan pihak sana pun menggunakan saluran media untuk jawab masing-masing punya isu. So sekiranya pertemuan diaturkan oleh pihak media untuk mempertemukan kedua-dua pihak, ada sejauh mana kesudian daripada pihak HOC dan juga Abang Din untuk menyelesaikan lagi benda ni? Jom boleh jelaskan dulu. Saya rasa saya akan bincang dengan Datuk lawyer saya lah. Kan? Kita orang tak ada masalah, tapi insyaAllah bagi kita bincang dengan Datuk lawyer kita, kalau benda yang baik apa masalahnya, tak ada masalah. Saya rasa buat masa ni kami pun banyak kerja sebenarnya selepas ni. Apa yang saya nampak sekarang macam ni satu gangguan lah untuk melindakkan projek ni kot. Mungkin jugalah. Mungkin lah. Tapi saya sikit lah saya nak bagi tahu lah kalau Abang Amy ataupun Abang Nasir lihat sidang media ni bagi saya lah apa yang saya buat, apa yang Abang Din, Abang Ki buat, apa yang kita rancang sebenarnya benda yang baik. Saya rasa kalau Abang Amy ataupun Abang Nasir sokong, saya rasa benda ni akan jadi lebih baik. So, semua dapat keuntungan ya. Yes. Masing-masing dapat makan, cek rezeki sama-sama. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau mereka masih lagi nak tu, saya tak nak komen apa-apa. Tapi walaupun apa-apa gangguan pun, insyaAllah saya akan teruskan juga apa yang saya dah rancang. Sebab saya pun dah banyak keluar modal. Saya ada staff saya yang jaga marketing, saya ada staff saya yang jaga grafik, saya ada staff saya production. So banyak kos yang saya dah keluar. Dan saya pun telah menjalinkan banyak hubungan dengan company-company luar. Dengan isu-isu yang begini, sedikit sebanyak pun tak ada lah. Sama dengan search kan ni, saya pun dapat offer banyak dan saya dah nak mulakan untuk amplop search, saya dah mulakan Hakim, saya dah komit lah. Jadi, takkan saya nak berhenti setengah jalan olehkan isu ni. Saya akan teruskan sebab banyak sebab ni, banyak ada beberapa yang organizer promoter yang berminat. Banyaklah. So, takkan saya nak berhenti kan benda ni. Mana? Saya akan terus. Okey Abang, saya teruskan satu lagi soalan pada rakan media. Mendengar sejak daripada awal pintu tadi, so boleh tidak dikatakan terdapat penipuan daripada pihak Abang Nasir, terutama apabila dia sebenarnya dikatakan sudah beraktif
sama tetapi tetap menampilkan perkara sebenar, dan adakah dia juga boleh dikatakan sebagai perancang kepada isu ini dibangkitkan? Abang boleh jawab? Betul nonsen. Bagi Abang Din jawab lah soalan tu. Susah lah jawab benda ni. Tapi memang kalau kita dasar ni, kita boleh faham sendiri lah. Tuan Nasir kena jelaskan benda ni. Dia kena cakap benda yang betul. So, buat apa nak buat kecoh-kecoh? Kan? Kita kan kawan family. Kalau dia datang berbincang, apa masalah dia? Sekarang ni, dah nampak macam satu perbalahan lah, pergaduhan. Tak perlu pun pada saya. Abang Nasir ni cakap benda yang betul lah. Dia kena cakap benda yang betul. Dia macam inilah, bagi pihak saya pula. Yang saya rasa amat kecewa. Saya amat kecewa lah. Sebenarnya sedikit sebanyak kita pun tahu Abang Nasir tu macam mana. Tapi kita tak pernah nak disclose pun kat orang. So, kita pun tak pernah nak aibkan sesiapa pun dalam perkara ni. Tapi dengan apa yang dah berlaku ni, saya rasa Abang Nasir perlu menjelaskan lah, membuat perkara yang betul lah. Cuba bercakap yang benar. Okay, kita dah dua lah. Cuba cakap yang benar. Bercakap yang benar lah. Jangan bercakap bohong. Kita yang satu, kita ni dah tua, malu lah kan. Okey. Yalah, malu lah. Kita bukan budak-budak kalau kita 20-an. Yang tak tahu lah, saya tak perlu lah. Malu lah. Okey, Abang Din dan juga Cik Mozli, mungkin sebagai penutup kesimpulan pada isu kita pada petang ini, apa yang boleh disimpulkan daripada pihak HOC? Adakah isu ini timbul kerana nama besar search ataupun perebutan duit semata-mata? Mungkin Abang boleh simpulkan. Ada lagi, sorry, saya nak tambah sikit ni. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya isu-isu ni. Kalau saya nak cerita pun, tapi Abang Nasir kena ingat lah selama ni. Ada benda ada isu saya nak timbulkan selepas ni. Saya harap dia faham lah. Adalah tentang back catalog search, macam mana boleh dapat dekat fenomena muzik, sedangkan masa tu arwah masih hidup lagi. Yazid masih hidup, saya ada gig, dan tiba-tiba fenomena muzik dapat right untuk mereisukan balik album yang di bawah Ghost Search Nira Berhad. Itu nanti saya nak minta tolong dijelaskan. Macam mana fenomena muzik boleh dapat reissue, and siapa yang bagi kebenaran daripada awal. Banyak ada sebenarnya saya nak persoalkan nanti bila-bila saya akan soalkan. Banyak isu lah sebenarnya. Inilah search sebenarnya. Sebab Okey, Abang Din, terima kasih kepada dan juga Cik Mozli daripada HOC di atas penerangan, perincian terhadap segala persoalan yang telah timbul sepanjang 2 minggu lalu berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudah meninggalkan soalan di ruangan komen, dan jika ada sebarang pertanyaan lagi bolehlah disebarkan ataupun bolehlah terus berhubung kepada Abang Lan Mokhtar. Ya, Abang Mozli, ada apa-apa? Saya rasa apa kata kita bagi peluang kepada Datuk Syed Azimah untuk bagi sikit komen tentang. Okey, dipersilakan. Betul, silakan Datuk. Kalau ada apa-apa kesimpulannya penutup di sini ini. Kesimpulannya, perkara ini adalah berkaitan dengan nama search saja kan, dan perkara ini semua boleh diselesaikan jika pihak-pihak berkomunikasi terus dengan individu. Kalau daripada awal mereka berkomunikasi terus, masalahnya mungkin tidak ada langsung. Isunya yang mereka hebahkan di media-media ini lebih menjadikan perkara yang mudah ini menjadi lebih teruk. Jadi pada pendapat saya lah, sebagaimana yang Cik Mozli ada sebut tadi, perkara ni boleh diselesaikan kiranya dapat berbincang dengan cara
bersemuka dengan pihak-pihak. Ya. Itu lebih baik. Ya. Kalau kita berlitigasi di mahkamah, mungkin makan masa yang banyak dan menimbulkan kos yang lebih banyak. Dan perkara ini tidak akan selesai dalam setahun atau 2 tahun. Ya. Pihak-pihak akan berterusan dan yang rugi adalah siapa? Rugi adalah ahli-ahli sers juga. Ya? Itu saja saya kata. Okey, terima kasih Dato' di atas ucapan akhir tadi, dan juga sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Din dan juga Mozli daripada HOC di atas penganjuran sidang media pada petang ini. Terima kasih juga di atas penerangan, perincian dan menjawab segala persoalan daripada rakan kita. Terima kasih juga kepada rakan kita yang boleh meninggalkan komen kita. Sekali lagi saya mewakili pihak HOC dan semua terlibat ini merakamkan ucapan terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sidang media akan datang. Diharapnya perkara ini akan selesai secara baik dan kedua pihak boleh meneruskan perancangan kerja masing-masing dan orang kata dapat terus menghiburkan juga pembina-pembina yang sudah bertahan selama 4 dekad ini. Daripada saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.